Jadi adakah kita sekarang ni kena orang perempuan keluar dulu walaupun pintu dia tu kot lain suka rakap? Dah. Itu suasana masjid Nabi SAW. Sebab masjid tu pintu dia tu tak banyak. Jadi Nabi SAW suruh sahabat-sahabat ni tunggu dulu. Nanti akan datang dalam Abu Daud pun kita akan jumpa. Biar orang perempuan tu keluar dulu. Bukan makna orang lelaki tak boleh keluar. Lepas semaya tu tak boleh keluar. Tidak. Bukan bermakna Nabi SAW suruh duduk lelaki sekali dengan dia tu untuk sama-sama berzikir. Tak ada. Tidak menunjukkan begitu. Dia nak suruh orang perempuan tu keluar dulu. Tapi kalau dalam keadaan suasana masjid tu pintu dia suku, boleh keluar selalu orang lelaki. Orang lelaki keluar ke pintu dia, orang perempuan keluar ke pintu dia. Hadis tu tak ada kena-mengena. Hadis tu berkait dengan zaman dia, masjid dia. Dan begitu juga kalau masalah lain pun, kalau lagu tu keadaannya, maka hak semua lainnya biar orang perempuan keluar dulu. Tapi kalau sudah tersedia ada pintu, tak perlu tunggu orang perempuan nanti biar orang perempuan tubik belakang dulu. Lepas tu bawa orang lelaki. Tak perlu lagu tu. Buat melambat saja. Buat melambat saja. Gitulah. Jadi saf yang pertama, sebaik-baik saf ini, saf yang pertama. Saf yang pertama ni lagu mana? Jadi mengikut setengah ulama-nya, saf yang pertama ni saf yang betul-betul bersambung. Kalau katakanlah pada saf yang pertama tu diselangi oleh benda lain, benda lain tu misalnya oleh tiang, itu tidak panggil saf yang pertama lagi. Mengikut setengah-setengah ulama, dia tidak panggil saf pertama. Saf yang pertama ni yang penuh. Tetapi mengikut setengah-setengah ulama, dia kata saf pertama ni alif belakang tu imam tu selalu lah, biar putus pun, putus dengan tiang misalnya, kita kata saf pertama dah tu orang panggil. Tetapi ulama yang pertama tadi dia kata tak boleh panggil saf yang pertama sebab tak sepenuh. Sebab Nabi larang kan sembahyang antara tiang ke apa tu. Jadi tak sepenuh. Jadi tidak termasuk dalam saf pertama yang dimaksud sungguh, iaitu yang penuh, bersambung, tidak putus. Sebab itulah golongan yang pertama kata yang dimaksudkan dengan saf yang pertama yang tidak putus. Kalau putus, kebetulan dia saf pertama, bukan. Mana hak selepas tu? Kata dia. Hak yang kedua tu jadi yang pertama. Pula dia kata. Tetapi golongan yang kedua tadi, walaupun putus, hak lepas tu imam selalu, itulah yang dimaksudkan dengan saf yang pertama, walaupun putus. Lepas tu takut ginilah, setengah-setengah masjid tu kan membar dia tu jala keluar gitu. Jadi waktu tu imam duduk sini, saf pertama tu diselangi oleh membar. Misalnya nak kira saf pertama kan tidak. Situ dia ada khilaf di antara ulama. Ada yang kata kalau putus oleh apa-apalah, maka tidak dikira saf pertama. Tetapi hak moleknya kita kata kira saf pertama juga. Saf pertama ni alif belakang tu imam itulah. Itulah saf pertama lah, tak kira lah. Diselangi oleh apa-apa pun tak kira. Dan saf pertama tu saf pertama, walaupun orang tu mari lambat, dia mari lambat, tapi katakanlah dia ada peluang pergi saf pertama, dia kira dia dapat saf pertama juga. Dia kira dia dapat saf pertama. Katakanlah orang tu dari belakang, tetapi saf pertama ni kosong, dia pergi berjalan, pergi berjalan, masuk tengah-tengah orang duduk semayang dia mari lewat, tapi dia pergi masuk ke jelas-jelas tu, dah orang tidak isi tempat kosong tadi, dia dapat juga saf pertama walaupun dia mari lewat. Pasal dia kira saf yang pertama ni iaitu hak alif belakang tu imam, mari lewat ke mari dulu tak kira. Begitu juga orang kalau duduk dalam saf yang pertama, lepas tu kalau dia keluar kerana sesuatu, dia pergi ambil air semaya ke apa, kita kata lalu dia mari dia duduk alif belakang, dia tidak dapat saf pertama gitu. Dia tidak dapat saf yang pertama. Begitu. Tetapi ada juga pendapat yang ganjil dalam kitab, dia sebut qila tu mana tak kuat lah. Ada kata hak mari dulu, hak tu dalam saya pertama walaupun dia duduk di belakang. Tu pelik sikit. Hak tepatnya hak tadilah.
Lepas tu riwayat daripada Aisyah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu kaum atau sesuatu kumpulan itu terus berada di belakang daripada saf yang pertama, sehingga Allah Subhanahu wa taala membelakangkan mereka di dalam neraka, meletakkan mereka di dalam neraka. Apa makna ni? Apa kalau tidak duduk dalam saf yang pertama, duduk saf belakang, siapa masuk neraka kau? Apa makna hadis ni? Hadis ini sebenarnya dia merupakan isyarat lah, isyarat orang yang duduk depan tu, saf yang pertama tu, maknanya orang yang bersungguh-sungguh nak buat agama, meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara yang diharamkan, bersungguh-sungguh. Dengan sendirinya dia akan masuk syurga, sesuai dengan duduk depan. Dan maksud duduk di belakang ni orang yang tidak ambil berat tentang agama. Dia tidak berasa penting duduk di bahagian yang pertama. Sehingga dalam kehidupan dia pun begitu juga. Tidak jaga maksiat, tidak gomo nak buat kebajikan ke apa. Seperti mana dia tidak gomo untuk semaya tu duduk dalam saf yang pertama. Tetapi kalau dia tu semata-mata duduk di belakang semua, tetapi gol lain dia buat depan, dah tak ada tinggal, tak ada buat benda yang dilarang, tak ada sampai masuk neraka tu, tak ada. Hak ni maksudnya isyarat duduk di belakang tu, mana belakang jugalah dia dari segi agama ni, gapo-gapo. Tak heranlah, tak penting agama. Maka boleh jadi dia masuk neraka, boleh jadi masuk neraka. Apabila masuk neraka tu, Allah SWT tidak akan mengeluarkan, maksudnya daripada neraka. Bila masuk neraka, Allah SWT tidak keluarkan dia mula-mula, tapi keluar mana dalam kumpulan hak belakang juga. Jadi hak masuk neraka ni pun banyak macam juga. Ada juga hak keluar dulu, dia ni masuk neraka juga, tapi keluar kemudian. Keluar kemudian. Isyarat kepada orang yang nak agama ni, duduk depan setengah-setengah perkara, tentu dia ada kelebihan. Tentu dia ada kelebihan. Dia sudah minat dah, sudah nak pada agama, sungguh untuk agama. Sebab tu dia duduk depan. Jadi kira-kiranya bila kalau dia masuk neraka pun dia dalam keadaan dia ada kelebihan juga. Kalau dia keluar, maka dia keluar dulu daripada orang lain. Sebab apa? Dia ada juga kelebihan. Tapi orang yang hanya mikir balik belakang saja tu, dia tak ada kelebihan. Dengan sebab itu keluar daripada neraka pun kemudian. Ataupun maksud di sini, Allah SWT melewatkan dia masuk dalam syurga, daripada orang-orang lain masuk ke dalam syurga dengan masuk dia dalam neraka dulu. Itu makna yuakhiruhumullahu finnar. Mesti adalah tu kekurangan dia tu. Kira-kiranya gitu. Ataupun maksud dia Allah SWT membelakangkan dia dalam neraka. Dalam neraka tu maknanya duduk di tempat yang teruk daripada orang lain lah. Orang lain, orang-orang mukmin lain hak masuk neraka, masuk juga, tapi tidak seteruk tu, dia lebih teruk lagi. Artinya di sini duduk dalam saf yang pertama itu ada kelebihan dia sendiri. Ada kelebihan dia sendiri. Kalau katakanlah masuk dalam neraka pun dia dulu keluar. Allah SWT keluarkan dulu dia daripada orang lain. Mudah-mudahan gitulah. Apalagi kalau kita kaitkan dengan dia duduk saf yang pertama tu bukan semata-mata begitu. Bahkan ada sesuatu memang dia ke depan daripada orang lain dalam agama ni, dia buat. Maka harap-harapnya dia akan dululah daripada orang lain. Kalau masuk neraka pun keluar daripada neraka tu. Hak satu lagi tu pun begitu juga. Cumanya di sini Nabi SAW suruh naik ke depan. Supaya apa? Supaya kamu dapat ikut aku, tengok aku. Lepas pada aku mati, orang kemudian pula boleh tengok kamu pula. Yang ni kamu buat tu dengan yakin. Kamu boleh kata aku sendiri tengok Nabi SAW duduk gini, tayak ni duduk gini misalnya. Kamu boleh sebut. Tapi kalau duduk di belakang tak nampak. Kalau kata nampak pun nampak orang duduk depan dia lah. Bukan nampak Nabi SAW sendiri. Apa nampak orang duduk depan dia tu macam-macam keadaannya. Boleh jadi orang tu uzur ke apa ke.
dia tidak duduk seperti Nabi.